Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 57. Muka surat 57 kita ada satu doa yang sangat mustahak dan berkaitan dengan perjalanan hidup seseorang. Doanya sila kita ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Sekali lagi lah kita baca. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Lihat terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Afiat di dunia dan di akhirat. Afiat ini apa dia? Afa ya'fu maknanya maaf. Maknanya buang segala yang tak senang di hati, di perasaan, pada perasaan kita. Itu maknanya al-afwa. Saya maafkan saya maafkan. Jadi kalau minta dengan Tuhan al-afwa, minta dia maafkan, maaf, wal afiyata, dan sehat dalam dunia, di dunia, dalam agama, di dunia, ahli, keluarga, dan mali itu hartaku. Jadi minta apa ya dalam di sini? Minta afiat, minta maaf di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dengan manusia kita boleh maaf, kita boleh kita minta maaf dengan dia. Dengan Allah Subhanahu wa taala pun ada dosa-dosa yang Tuhan tak maaf. Tuhan tak maaf. Misalnya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak maaf dosa mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Kita sama ada sedar ataupun tak sedar, kita mempercayai ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah. Ada kuasa, ataupun kita secara sedar ataupun tak sedarnya, kuasa Allah mesti kita percaya kuasa Allah. Tetapi pada masa yang sama kita merasakan lebih besar kuasa yang ada pada manusia, lebih besar. Kan itu syirik.
Tidak ada satu kuasa lebih besar mengatasi daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghapuskan ini amat susah sebenarnya. Amat susah. Kita bergantung kepada kabel yang besar, kuasa yang besar, pokok yang besar. Jadi semuanya ini minta supaya Allah hapuskan daripada perasaan kita. Afwa, al-afwa hapus, al-afwa maaf. Jadi banyak makna yang boleh diberi kepada perkataan al-afwa. Maaf itu, hapus itu dalam perkara-perkara agama. Dosalah minta maaf kepada Allah, minta dihapuskan dalam kesalahan yang berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama, kita memandang kecil pada agama yang dilarang dan yang disuruh, umpamanya kita memandang kecil. Satu kesalahan. Apabila kita berpegang teguh dengan agama, biar sebesar mana sekalipun faedah yang boleh kita raih daripada amalan itu, perlu kita tinggalkan. Biar sekecil mana sekalipun dosa kita dengan Allah, perlu kita minta maaf, sama dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia lebih-lebih lagi, tapi dengan Allah kita mintalah dengan dia, tak dengan Allah. Jika tidak, boleh jadi Tuhan nak maaf, dia maaf. Kalau dia tak nak maaf, dia tak maaf. Dosa dengan manusia, kita boleh minta maaf dengan dia. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala terpulang kepada Allah. Kalau banyak kita melakukan kebaikan, boleh jadi dia maaf. Dia boleh jadi kita tak minta pun dia maaf. Tapi kalau perkara itu berkaitan dengan manusia, dia tak maaf kalau tak minta maaf dengannya. Dalam agama dan dalam perkara dunia, makan minum, ahli keluarga, mali harta saya, keluarga saya. Kesalahan kita dengan keluarga, kita melakukan sesuatu yang tak sepatutnya. Dengan harta kita pun tak keluar zakat, tak keluar sedekah, kita tak melakukan ihsan dengan harta. Semuanya ini minta supaya dihapuskan segala kesalahan yang berkaitan dengan harta. Harta kita milik, satu beban yang ada pada kita, iaitulah mestinya diberi hak masing-masing. Hak. Siapakah haknya orang yang kita berhutang dengan dia, belum lagi bayar? Kerana hutang besar. Tidak akan masuk syurga seorang itu walaupun kematiannya syahid. Mati syahid, yughfaru lisyahidi illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampun dosanya. Mati syahid di medan perang kerana berperang menegakkan agama. Orang yang mati yang terbaik sekali syahidlah, diampun semua dosa. Mana ada satu kematian bila mati amalannya itu hapus, amalannya itu dimaaf, dosa-dosanya dimaaf oleh Allah. Mana ada? Tak ada. Tapi Nabi katanya asyahid illa dain, mulakan hutang akan dibawa pergi ke akhirat, akan dipertimbangkan oleh Allah jika nak dipertimbangkan. Jika tak dipertimbangkan, maka terus akan dibawa ke neraka lah misalnya. Sebab mati syahid walaupun baik, tetapi ada di sana perkara-perkara yang menghalangkannya, takabur, riak umpamanya, maka semuanya ini adalah dosa-dosa yang boleh menghalang seorang itu daripada ke syurga. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah cacat celaku. Tutup. Kadang-kadang kelemahan kita, kecacatan kita, orang suka bercakap. Orang tu suka pergi masjid, tapi dia ada orang buka, tapi dia macam-macam lagi. Kalau berjalan dengan dia, semua cerita dia buka ke orang. Jadi kalau cerita kita ni kita buka ke orang buka juga cerita kita. Jadi macam mana untuk nak tutup cerita kita yang buruk-buruk? Ustur aurati, ya Allah, tutuplah segala kecacat celah yang ada padaku. Ini semuanya Tuhan saja boleh beri. Kadang-kadang kita, berapa banyak kita belanja sekalipun, apabila keburukan kita terdedah, dan orang suka dedah, dan sekarang pulanya mudah orang dedah dengan WhatsApp, boleh, mana boleh, semuanya boleh. Buat tuduhan palsu boleh, mudah saja, tak payah masuk surat khabar. Kita ada benda besar tapak tangan dia. Nak buat kebajikan pun boleh, nak buat kejahatan pun boleh.
Nak baca doa boleh, nak baca benda-benda jahat pun boleh. Ini satu kecelakaan. Mudahnya kita cari makan, tapi mudah juga sebenarnya kita tempah bala. Jadi doa kita ini, doa Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah kelemahan celaku, wa amin rawati, dan tenteramkanlah ketakutanku. Kita duduk sentiasa dibelenggu ketakutan, minta Tuhan tutupkan pintu-pintu ketakutan itu. Takut kita ada dosa pun duduk cari, tak berjumpa lagi ni. Nanti pula dia berkas oleh polis. Kita takut kepada penyakit, segala macam penyakit hari ni. Kanser lah, sakit hati lah. Sakit hati pun berat juga. Sakit hati hak doktor boleh kesan pun boleh. Satu lagi hak doktor tak boleh kesan, sakit hati. Satu. Banyak lagi dah nak bela penyakit ini. Semakin hari semakin banyak pertambahan nama-nama penyakit. Datang dari arah mana penyakit ini? Datang melalui macam-macam. Bila orang nak cari penyakit yang menimpa orang asli di Gua Musang, pergi cari yang doktor katanya tak ada, dia boleh datang melalui, bukan kerana air, melalui air, tidak, dan melalui udara, melalui alam sekitar, melalui berbagai-bagai jalan. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak mudah sebenarnya untuk menghalang penyakit datang. Rumah kita tidur dah pakai dah ubat nyamuk, tapi seekor nyamuk masuk pun sudah cukup sebenarnya untuk membawa seorang itu maut. Seekor nyamuk saja. Jadi nyamuk ni pun satu hal juga. Dia cari tempat-tempat orang kaya seperti Taman Tun. Dia suka sangat duduk tempat orang kaya. Dan kita pun tak tolak orang kata kaya kita mana? Taman Tun. Oh, Taman Tun ni orang kaya. Iyalah. Begitulah lebih kurangnya. Tapi orang lain lah kayanya, kita tidak. Walaupun begitu semuanya ini kurang baik sebenarnya. Nyamuk pula dia dengar, oh di sana adanya logam besar pun ada di sana. Logam itulah nyamuk senang datang. Ini semuanya ni aurat. Amin rawati. Rawat maknanya kebimbangan kita. Amin, berilah keselamatan. Tenteramkanlah, amin, tenteramkanlah, amankanlah daripada ketakutanku. Takut. Ya Allah, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, peliharakanlah aku dari sebelah hadapanku dan sebelah belakangku. Kita boleh datang segala macam malapetaka dari hadapan. Arah hadapan dia boleh datang, daripada arah belakang pun datang. Orang-orang yang dulu-dulunya sekarang pun dia panggil doa pagar diri. Ni pagar ni pun satu juga. Dia pagar. Mahal banyak belanja kalau jumpa dengan bomo dia. Bomo, bagar. Nak pagar ni berapa batang tiang? 10 orang sekali lah. Berapa? 10 batang. Habis biasa 300 batang tiang. RM300 bayar. Dah kalau 10 RM3,000. Mahal. Dia pagar macam mana? Tak ada apa-apa. Dia bergerak mulut je. Mulut. Tapi tak boleh putih. Bergerak bebek mulut. Mudah. Jadi kalau begitu kita terus pergi hak nombor 1 sekali. Pemagar, tukar pagar nombor 1 sekali kita pergi. Hak bawah-bawah ni tak boleh. Tak payahlah kita tertipu kerana itu. Jadi kita nak buat pagar, baca doa ni. Baca doa. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa min baini yadayya wa min khalfi. Peliharakanlah aku di sebelah hadapanku. Depan dia datang sepagar diri. Wa min khalfi, dan dari sebelah belakangku. Wa an yamini, dan di sebelah kananku boleh datang. Wa an yamini, di sebelah kananku. Wa an shimali, dan dari sebelah kiriku. Wa min fawqi, dari sebelah atasku. Wa a'udzu bika min 'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaranmu dari dibunuh dari bawahku. Bawah. Kadang-kadang sebab seorang tu mati, malapetakannya datang daripada bawah. Jatuh telaga, hilang, orang cari tak jumpa. Ini balanya di mana? Kalau balanya daripada atas, boleh jadi mudah orang cari. Tapi kalau bala tu datang daripada bawah, boleh jadi orang tak cari dari bawah.
lubang umpamanya di sana, dan banyak lagi selain itu, bom umpamanya, periuk apa nama ni, periuk api. Ini semuanya uqtala min tahti. Nabi SAW bila mengajar doa ini, dia tak tinggal. Ini malapetaka yang sangat besar, bala yang datang daripada bawah. Doanya istimewa, a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Baca ni, kena baca. Kita duduk pada masa-masa yang akhir ini, banyak ujian yang tak diduga boleh datang. Kemudian, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Ini doa dan sekaligus zikir. Hayatilah maknanya terjemahan, ya Allah, inni asbahtu, sesungguhnya aku berada pada waktu pagi, ushiduka, aku persaksikanmu, ushiduka, wa ushidu hamalata arshika, dan aku persaksikan penanggung-penanggung arasmu, wa malaikatika, dan malaikat-malaikatmu, wa jami'al khalqika, dan seluruh makhlukmu, annaka antallahu, bahwa sesungguhnya engkau Allah, tiada Tuhan selain engkau, la ilaha illa ant, wahdaka, engkaulah yang maha esa, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad hambamu dan rasulmu. Doa ini pelik sikit. Kita minta mana? Kita minta Allah sendiri biar menyaksikan. Kita minta malaikat yang menanggung aras menjadi saksi. Kita panggil malaikat dan semua makhlukmu, jadilah saksi bahawa aku menyaksikan bahawa engkau adalah Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Engkau Allah, tiada Tuhan melainkan engkau, Maha Esa, tiada sekutu bagimu, dan Nabi Muhammad hambamu dan rasulmu. Ini kita minta semua pihak ni, semua malaikat menjadi saksi. Padahalnya malaikat ni memang pun tugasnya ialah menyaksikan amalan manusia. Pagi, petang, siang, malam, dia menjadi saksi. Tetapi kalau kita berani mengajak mereka menjadi saksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dalam Quran pula menyatakan Tuhan menjadi saksi. Syahidallahu, Tuhan menjadi saksi kepada dirinya Maha Esa. Keesaan Allah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Siapa lagi lebih besar daripada Allah untuk menjadi saksi? Tak ada. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu, semuanya ini menjadi saksi, qa'iman bil qisti. Di sini pula doa minta semua ini menjadi saksi. Dan apabila malaikat sendiri menjadi saksi, tiada siapa yang mempertikaikan kebenaran persaksian malaikat, kebenaran persaksian malaikat yang menanggung aras, dan semua para malaikat itu bila menjadi saksi, maka tentulah persaksian itu benar. Dan kita pun berani, bila kita ajak malaikat menjadi saksi, kita akan berani melakukan sesuatu yang dia agak baik itu. Tapi kalau dia saksi itu dia dapat tak baik, dia bersedekah, tetapi ada penyakit hati, penyakit riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Jadi bagi orang yang disaksikan oleh malaikat dan malaikat sedia menjadi saksi, maka tentulah amalan seorang itu bersih pada keseluruhannya. Kemudian zikir selepas kita salat pulanya. Kita akan baca lagi lah selepas hari-hari yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.